Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, rentetan daripada cabaran saya kepada Ustaz Nudros untuk mengadakan dialog dengan tajuk adakah orang awam wajib mengetahui dalil sebelum beramal. Alhamdulillah, Ustaz Nudros dia telah menjawab respon cabaran saya tu malam semalam. Tapi malangnya Ustaz Nudros dia tidak menyahut cabaran saya tu. Sama ada beliau takut ataupun beliau tidak berani, yang tu tuan-tuan sendiri boleh nilaikan lah. Tak apalah. Alhamdulillah, walau bagaimanapun saya bersyukur sebab Ustaz Nudros dia bersetuju bahawa orang awam memang tidak wajib mengetahui dalil pun. Dia bersetuju bahawa orang awam memang tidak wajib mengetahui dalil pun sebelum beramal. Ini pun Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ini bagi saya satu kemenangan lah di pihak saya. Apabila Ustaz Nudros dia bersetuju bahawa orang awam memang mereka tidak diwajibkan mengetahui dalil sebelum beramal. Cumanya saya sedih kepada Ustaz Nudros kerana saya melihat apabila beliau mendatangkan ibarat kalam yang berbahasa Arab, berbahasa Arab yang mana Ustaz Nudros melakukan kesilapan di dalam meletakkan baris pada kalam tersebut. Melakukan kesilapan yang mana kesilapan dalam sudut ilmu nahu. Kita tengok video beliau ni. قال العلماء يجوز للعامي سؤال المفتي عن مأخذه فيما أفتاه به استرشادا أي طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان الدليل لا تعنتا وذلك حتى تسكن نفسه betul lah تسكن نفسه ويطمئن قلبه yang bermaksud jadi kesilapan Ustaz Nudros adalah pada perkataan hatta taskuna nafsuhu wa yatma'inna qalbuhu. Ustaz Nudros dia kata hatta taskunu. Salah. Tak boleh kata taskunu sebab taskunu tu marfu', sedangkan hatta tu adalah huruf nasab. Dan fi'il mudhari' selepas hatta mesti mansub. Hukum dia mesti dinasabkan, dibaca fathah, iaitu hatta taskuna. Dibaca fathah. Hatta taskuna. Sebab apa taskuna dibaca mansub? Sebab masuk hatta sebelum dia tu. Hatta tu adalah huruf nasab. Jadi Ustaz Nudros melakukan kesilapan apabila dia menyebut taskunu dibaca marfu'. Itu yang salah. Jadi Ustaz Nudros boleh rujuk balik kitab Nahu, belajar balik kitab Nahu. Saya rasa ini tak patut ada kesalahan. Sebab ini benda yang asas, benda yang mubtadi akan belajar. Hatta huruf-huruf nasab, benda ni benda yang mubtadi akan belajar. Ustaz Nudros boleh tengok dalam kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Di sini menyebutkan hurufun nasbi an lan kai izan lamul ta'lil lamul juhud fa'u sababiyah hatta. Huruf nasab adalah an, lan, kai, izan, lamul ta'lil, lamul juhud, fa sababiyah dan huruf hatta. Jadi huruf hatta ni termasuk huruf nasab. Wa hadhihi al-hurufu tansibu al-fi'l al-mudhari'a ويكون الفعل المضارع الذي يليها منصوبا بالفتحة أو منصوبا بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. Dan huruf-huruf nasab ini dia menasabkan akan fi'il mudhari' dan adalah fi'il mudhari' yang mengiringinya itu dinasabkan dengan fathah atau dinasabkan dengan hazaf nun apabila adalah dia daripada af'alul khamsah. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua daripada Ustaz Nudros adalah pada perkataan wayatma'inna. Sebenarnya dibaca mansub. Wayatma'inna dibaca mansub. Sebab apa? Sebab dia maktuf kepada taskuna. Taskuna mansub, wayatma'inna juga mesti mansub. Itu hukum maktuf.
Tetapi Ustaz Nurdurus dia membaca marfu'. Wa yatma'innu. Dia baca marfu'. Yang tu yang salah. Dan kesalahan yang ketiga adalah pada perkataan qalbuhu. Qalbuhu sepatutnya dibaca marfu' kerana dia fa'il kepada yatma'inna. Wa yatma'inna qalbuhu, dan supaya tenteram oleh hatinya. Tetapi Ustaz Nurdurus dia baca qalbahu, mansub, qalbahu. Ustaz Nurdurus baca mansub seolah-olah qalbahu tu jadi maf'ulun bih kepada yatma'inna. Ini juga satu kesilapan. Kerana apa? Yatma'inna adalah fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Kalau dilihat dalam kamus Al-Ma'ani, di situ menyebutkan bahawa itma'anna yatma'innu ni adalah fi'il sudasi lazim. Dan dia menjadi muta'addi dengan huruf. Muta'addin biharfin. Dia boleh menjadi muta'addi tetapi dengan huruf. Huruf yang memberi makna ta'diyah lah. Jadi wa yatma'inna ni adalah fi'il lazim. Dia hanya berhajat kepada fa'il sahaja. Fa'ilnya adalah qalbuhu. Jadi saya nasihatkan kepada Ustaz Nurdurus, belajar balik ilmu nahu. Saya heran macam mana seorang yang dikatakan sebagai ustaz, sebagai talibul ilmi, benda yang asas ni pun boleh silap. Sedangkan ilmu nahu ni ilmu yang sangat penting. Bahasa Arab, ilmu lughah, ilmu nahu, ilmu alat untuk kita mengetahui hukum hakam. Kita kena tahu dulu ilmu alat, ilmu nahu. Macam mana seorang ustaz dia nak mengeluarkan hukum tanpa dia mengetahui ilmu nahu, ilmu alat. Alat tak ada, macam mana dia nak keluarkan hukum? Jadi saya nasihatkan kepada Ustaz Nurdurus, belajar dulu ilmu nahu. Tak usah lagi untuk berbicara tentang agama. Mahirkan dulu ilmu alat, belajar dulu ilmu nahu. Kerana takut disebabkan ilmu nahu kita ni tak mahir, kita mengeluarkan hukum yang salah. Sebab syarat kita nak mengeluarkan hukum daripada kita nak memahami kitab dan sunnah, syarat dia mesti kita kena faham nahu dulu, kena faham bahasa Arab dulu. Ini disiplin ilmu. Ustaz Nurdurus boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin dalam bab qada. Dalam bab qada di situ diceritakan bahawa seorang mujtahid, seorang alim yang ingin mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, maka dia mestilah menguasai bahasa Arab. Bilisanil Arab, dia mestilah mengetahui bahasa Arab. Qauluhu wa bilisanil Arab ma'tufun ala bi ahkamil Quran aidan, أي وبأن يعرف بلسان العرب أي كلامهم لغة ونحوا وصرفا وغيرها لأنه لابد منها في فهم الكتاب والسنة إذ بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه وصيغ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والأسماء والأفعال والحروف. Jadi seorang alim yang ingin mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dia mesti mengetahui bahasa Arab dari sudut lughahnya, ilmu nahunya, ilmu sarafnya dan selainnya. Kerana tidak dapat tidak daripada ilmu-ilmu ini untuk dia memahami kitab dan sunnah. Jadi saya heran macam mana Ustaz Nurdurus ilmu nahu dia pun gagal, masih gagal. Saya risau macam mana, apa jaminan dia dapat mengeluarkan hukum yang sahih, hukum yang betul. Jadi saya nasihat kepada Ustaz Nurdurus, belajar dulu ilmu nahu, belajar dulu ilmu bahasa Arab. Belajar dulu ilmu bahasa Arab, ilmu alat, sebelum ustaz nak berkata-kata soal agama. Kerana kita takut berlaku kesilapan. Kita takut berlaku kesilapan. Kerana kalau ilmu nahu, tidak mahir ilmu nahu, maka akan menyebabkan salah faham kepada dalil-dalil. Ini yang kita takut. Ini nasihat saya kepada Ustaz Nurdurus ya. Jadi itu sajalah. Semoga apa yang saya sampaikan ni sama-sama kita dapat ambil manfaat. Semoga sekiranya ada salah dan silap, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.